Tiba-tiba dalam keadaan tu Nabi pun tanya pada kami hak menengok cerita tu, cerita pemandangan tu. Faqala lana Rasulullah. Nabi tanya, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha fin nar?" Aku nak tanya ke awak semua. Awak tadi tengok perempuan tu kan, berlari cari anak, bila dapat cium sepuas-puas hati, beri susu pula, dia lapar tak apa, janji anak kenyang. Agak-agak awak semualah, mak ni sanggup tak campur anak dia dalam api? Tu aku nak tanya. Qulna la wallahi wa hiya taqdiru ala an la tarhahu. Kata sahabat, demi Allah ya Rasulullah, mana mungkin mak macam ni campur anak dalam api? Punya sayang ke anak dia? Mustahil ya Rasulullah, mustahil. Tak logik. Maka kata Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ketahuilah, Allah sayang kita ni lebih daripada mak tadi sayang ke anak dia. Hadis Bukhari Muslim. Sayang sangat pada kita, cuma kita jual mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Khairul Ramadan Haji Ni'mat selaku Imam 1 Masjid Al-Mustaqim, rangkap pengacara majlis, para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mustaqim Kampung Seri Mahkota Batu 12, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Seterusnya dapat kita kembali bertatap muka di masjid ini. Adalah tidak benar saya tidak pernah menyampaikan ceramah di masjid ini. Itu kena tarik balik Yang Berhormat. Yang Berhormat kena tarik balik. Saya sampaikan ceramah sini tahun 2010 dulu. Mana dah 14 tahun lah. 14 tahun. Mana bukanlah tak pernah berdoa sangat. Pernah tahun 2010. Beberapa bulan selepas ceramah, masa tu yang mengaturkan Ustaz Sabri Abdul Aziz, Imam Masjid Batu 10 Al-Ma'mur, bulan 11 dia meninggal. Mana beberapa bulan kemudian dia pun kembali ke rahmatullah. Hadirin hadirat sekalian, malam ini insya-Allah kita akan membahaskan berkenaan tentang ambang Ramadan. Jika tidak salah kiraannya, alhamdulillah malam ini kita dah pun memasuki 17 Sya'ban. 15 hari lagi Ramadan kan datang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Lailatul Qadar ada cirinya. Bumi pun senyap tiada anginnya. Haiwan tumbuhan bisu suaranya. Seakan berhenti semua geraknya. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah semakin dekat, itulah buah amal yang berkat. Ramadan ini kalau kita konsonankan, maknanya ambil hurufnya satu-satu, mempunyai maksud yang pelbagai.
Ra, mim, dot, alif, nun. Ra tu rahmat. Mim itu maghfirah, keampunan. Dot itu domin, jaminan Allah. Alif itu aminah, iaitu diamankan. Dan nun itu adalah nikmat. Terkenal satu kata-kata Ramadan ni awalnya rahmat dan pertengahannya adalah maghfirah, penghujungnya adalah pelepasan daripada api neraka. Sebab itulah kalau kita nak muhasabah diri kita malam ini, sepanjang Ramadan ini, selama 1 bulan, atau bersamaan 4 minggu, atau bersamaan 30 hari, atau bersamaan 720 jam, atau bersamaan 43,200 minit, atau bersamaan 2,592,000 saat. Sebulan kita masuk kilang, diproses, dicanai, rohani kita diservis semula dalam satu madrasah pentarbiahan yang dinamakan sebagai University of Ramadan. Soalnya malam ini, berjayakah kita pada akhirnya mendapat rahmat daripada Allah? Adakah kita berjaya memperolehinya? Walhal Ramadan ini, permulaannya itu sendiri adalah rahmat. Yang nak terima tak? Nak terima? Biasa nak terima je, lepas ni tak boleh. Lagi-lagi tak ada masalah, tak ada masalah. Mana-mana imam muda lah, anak kecil-kecil ya. Kalau penceramah muda, anak duduk bawah rostrum ni, duduk ni. Berlari gitu. Berlari, tak ada masalah. Maka kalau kita muhasabah diri kita, adakah sepanjang Ramadan nanti kita akan mendapat rahmat daripadanya? Dan malam ni kita nak bincang bagaimana kita nak mendapat rahmat daripada Allah sepanjang Ramadan nanti. Rahmat ni tuan-tuan mustahab. Rahmat ni kalau dalam Quran, kalimat Ar-Rahman Allah ulang sebanyak 57 kali. Kalimat Ar-Rahim Allah ulang 95 kali. Perkataan rahmat Tuhan ulang 70 kali. Secara bahasanya kata ulama, rahmat ini asal daripada bahasa Arab rahmatun. Kita baca rahmatun. Rahmat ini dia masdar daripada kata kerja rahima yarhamu rahmatan. Maknanya rahmat, kasih sayang, simpati, kesian belah, tolak ansur, itu semua namanya rahmat. Dari sudut istilah dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran yang disusun oleh Ar-Raghib Asfahani dijelaskan, rahmat ini kalau dari Allah dia maksud dua, kelembutan dan kebaikan. Artinya yang kita minta rahmat, kita nak minta kelembutan dalam kebaikan daripada Allah kepada kita. Kalau kita rujuk dalam kitab Al-Wujuh wan Nazair fil Quranil Karim karangan Harun bin Musa, dia mengatakan perkataan rahmatun itu dalam Quran ada macam-macam maksud. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 105, rahmat itu maknanya Islam. Artinya yang kita nak kesempurnaan Islam. Kalau dalam surah Hud ayat 28, rahmat itu maknanya iman. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 107, rahmat itu adalah surga. Kalau dalam surah Al-A'raf ayat 57, rahmat itu adalah al-matar, hujan. Kalau dalam surah An-Nisa ayat 83, rahmat itu adalah nikmat. Kalau dalam surah Sad ayat 9 dan surah Zukhruf ayat 32, rahmat itu maknanya kenabian. Kalau dalam surah Yunus ayat 58, rahmat itu Quran itu sendiri adalah rahmat. Kalau dalam surah Al-Isra ayat 100, rahmat itu adalah rezeki. Kalau dalam surah Al-Ahzab ayat 17, rahmat itu adalah An-Nasru ataupun Al-Fathu, pertolongan dan kemenangan daripada Allah. Kalau dalam surah Az-Zumar ayat 38, rahmat itu maknanya iqab, balasan. Kalau dalam surah Al-Fatah ayat 29, makna rahmat Al-Mawaddah, makna kasih sayang. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 178, artinya as-sa'ah, luah. Kalau di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-12, rahmah maknanya al-maghfirah.
Kalau dalam surah Hud ayat 43, rahmah tu maknanya al-ismah atau pemeliharaan. Jadi banyak makna rahmat. Tak masuk restoran rahmat dan sebagainya lagi lah, banyak lagi ceritanya. Maka tuan-tuan, bahasa mudahnya, rahmat ni kesian belas Allah Ta'ala. Kasih sayang Allah. Jadi kita muhasabah. Sepanjang umur kita bulan puasa, tiap-tiap tahun kita puasa, dapat tak kesian belas pada Allah? Allah belas tak melengok kita ni? Kasih sayang dia kita dapat ataupun tidak? Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni sayang sangat kepada makhluk dia. Makhluk dia je yang jual mahal. Rahmat Allah sangat luas, meliputi semua makhluk dia. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah, Nabi sebut, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Nabi dalam satu hadis kata Abu Hurairah, dia mengatakan Allah Ta'ala ni ada 100 rahmat. Satu daripada 100 Allah curahkan kepada siapa? Jin, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Adapun kata Nabi, fiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahash ala walidaha wa akharallah 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. 100 rahmat, satu tu Allah curahkan untuk manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan, yang mana dengan rahmat itulah segala makhluk ini mereka boleh kasih mengasihi, sayang menyayangi, hatta wabiha ta'tiful wahash ala waladiha. Dan disebabkan satu daripada 100 rahmat itulah menjadikan binatang sayang pada anaknya. Haiwan dia tak sekolah tuan-tuan, tapi datang mana dia sayang pada anak. Tuan-tuan tak percaya, kacalah sekali anak kepada kucing kita misalnya, ataupun ayam ke siapa-siapa ke mana-mana ke, maknya akan mengamuk. Datang mana? Itu satu daripada 100 kasih sayang yang aku campakkan, kata Allah. Sahabat tanya, hak 99 lagi duduk di mana rahmat Allah ini ya Rasul? Wa akharallah 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah simpan 99 rahmat untuk hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya Allah ada 100 kotak rahmat, satu bagi kat dunia, 99 simpan untuk akhirat. Punya Allah sayang pada kita. Sayang sangat. Mungkin ada pula orang yang di luar kotak berfikir, ada kalau sayang buat apa dia campak kita dalam neraka? Kata sayang. Dia campur awak ke dalam neraka sebab dia beri keadilan pada orang yang awak buat zalim tu. Dia sayang ke orang tu. Orang tu menangis-nangis, kena scam dengan awak duit. Awak tipu dia. Khabar nak buat projek bagi 10,000 berdoa, tak ada hasil pun. Nipu sokmo. Aku kesian pada dia ni. Itu aku denda engkau. Tetapi walaupun hamba itu Allah campak dalam neraka, ada satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi menyebut, setelah selesai semua makhluk Allah memberikan syafaat kepada ahli-ahli neraka. Dia makhluk Allah ni ada yang beri syafaat. Selain daripada syafaat Nabi SAW, ada syafaat Quran, ada syafaat puasa, ada syafaat anak-anak yang mendoakan, ada syafaat anak yang meninggal masa kecil. Ini semua boleh beri syafaat. Termasuk Jibril pun ada memberi syafaat. Fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah akan menitahkan selepas semua syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Semua dah beri syafaat, termasuk sama kita orang Islam, kita boleh beri syafaat. Tapi bukan cak ayam macam kita ni lah, orang-orang ulama besar apa, dia boleh memberikan dengan izin Allah, dia boleh mendoakan. Jadi bila semua dah selesai, kata Nabi, Allah Ta'ala sendiri akan menitahkan, semua dah bagi syafaat, sudah wahai Tuhan, illa arhamar rahimin. Hak ni yang paling penyayang pula nak beri syafaat. Mana dia lah Allah. Allah kata tiba giliran saya pula nak beri syafaat. Kamu semua dah selesai? Selesai. Ini kawan punya giliran pula.
Kata Nabi, fayaqbidu qabdatan minan nari fayakhruju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Maka kata Nabi, Allah pun ambil segenggam penghuni neraka. Hak tengah bakar dalam neraka tu, ambil seraup, dikeluarkan mereka ini daripada neraka. Dan kata Nabi, yang dikeluarkan tu pula lam ya'malu khairan qattu. Yang dia keluar tu hak paling jahat sekali, hak sepanjang umur tak pernah buat baik. Jahat sama. Ngisak dada, mencuri, macam-macam benda. Tetapi Allah ni penyayang. Tapi dah seksa 100 tahun lah duduk dalam neraka tu, gentung dah. Ujungnya Allah keluarkan. Qad ikhtariqu hatta saru humama. Qala yu'ta bihim ila ma'in yuqalu lahul hayatu. Lalu Allah ketika mengangkat mereka, ahli-ahli neraka ni dah menjadi seperti humaman, macam arang, rentung, hitam lega, kena bakar. Allah ambil mereka, yu'ta bihim ila ma'in, dibawakan ke sebatang sungai, namanya Al-Hayatu, Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Mana dah azab tadi, ambil, letakkan dalam sungai, dimandikan. Fayakhrujuna min ajsadihim mithla lu'lu'i wa fi a'naqihim khatimu utaqa'ullah. Orang tadi bila dah daripada neraka lembek sungguh, bawa ke sungai, dimandikan bersih. Lalu mereka ni kata Nabi kembali segar bagaikan rumput di tepi tebing sungai. Begitu segar sekali. Dan mereka itu bila fayakhrujuna min ajsadihim mithla lu'lu'i, dah siap mandi berkilat macam permata. Wa fi a'naqihim khatamu utqa'ullah, dan pada leher mereka malaikat akan cap ditandakan sebagai bekas banduan neraka sebelum dimasukkan ke surga. Udkhulul jannata fama tamannaitum wa ra'aitum min syai'in fahuwa lakum. Kemudian Allah pun bertitah, masuk dalam surga belaka-belaka. Sekarang ni semua surga jadi milik awak. Fayaqulu ahlul jannah. Kita masa tu yang dah memang ahli surga. Doalah kita semua ahli surga, tak pernah masuk neraka. Kita yang semua dalam ahli surga masa tu jadi heran. Wah, ini ada batch baru masuk, kohort baru. Mana kumpulan baru masuk. Macam pelajar baru tingkatan 1 lah, baru masuk. Haula'i utaqa'ur rahman. Kita pun kata, oh inilah geng-geng hak dapat kota khas daripada Allah. Adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu. Geng-geng ni masuk surga ni tak pernah buat baik masih hidup. Dan tidak ada sebarang amal baik pun yang mereka buat selama ni. Kita membawalah sesama kita. Macam mana boleh masuk? Kita penat-penat pergi masjid, semayang, cari parking susah macam-macam. Dia semayang tak pernah masuk surga. Ada sikit jealous lah. Tapi jangan jealous. Dia tu bukannya tak kena neraka. Kena. Cuma Allah Ta'ala atas kasih sayang. Fayaqulun. Maka mereka pun mengatakan, Rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Ya Allah, Engkau telah beri kami suatu pemberian yang tidak pernah diberi kepada makhluk-makhluk lain. Fayaqul fa inna lakum indi afdal minhu. Maka Allah pun menjawab, nikmat surga ni sikit punya hal, tak ada masalah. Di sisi aku ada nikmat yang lebih banyak lagi. Jadi mantan-mantan ahli neraka, alumni ni tadi, fayaqulun, mereka pun bertanya lagi, Rabbana wa ma afdalu min zalika. Ya Allah, apa lagi nikmat lain? Ni surga ni pun dah syukur sangat dah. Kami dulu kena celuk neraka beratus tahun. Terima kasih banyaklah, ini pun nikmat sangat dah. Amda nikmat lagi ni nak beri pada kami ni. Allah pun bertitah, fayaqul ridai ankum fala askhatu alaikum abada. Allah Ta'ala mengatakan, mulai hari ni aku redha pada kamu semua.
Aku takkan marah dah pada kamu selama-lamanya, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni hadis riwayat Muslim. Boleh rujuk dalam kitab Al-Iman, hadis nombor 454. Sayangnya Allah pada kita. Ini disebut rahmat. Rahmat. Sebab itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, dia mengatakan, orang-orang yang Allah Ta'ala sendiri keluarkan ini, orang itu berbeza dengan orang-orang lain yang dapat syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat baca Quran, berbeza. Sebab orang-orang ini, mereka tidak ada amalan langsung. Yang ada dalam diri mereka hanyalah secebis kalimat La ilaha illallah. Itu je. Jadi ini kata ulama, hanya diberikan kepada orang yang sudi menyebut di dunia kalimat La ilaha illallah. Itu kawan-kawan kita yang bukan Islam, kalau kita sayang dia, ajaklah dia masuk Islam. Beritahu pada dia, aku kawan dengan awak pada kecil, awak orang baik. Aku pinjam duit, awak bagi, awak ni bagus. Aku nak tolong awak, tak ada lah. Aku nak tolong awak akhirat esok, tolong ucap La ilaha illallah je. Yang itu boarding pass awak keluar pada neraka. Mungkin dia jawab, tak payahlah, aku dah buat baik banyak dah. Aku tolong orang susah, aku bantu beri orang makan. Takkan Tuhan kira aku tak ngucap La ilaha illallah? Dah. Kalau awak tak ngucap La ilaha illallah, kalau SPM tu, subjek lain semua dapat 1-2, 1-2. Bahasa Melayu dapat 7. Cangkul. Memang tak boleh minta kerja kalau jawab. Dia wajib lulus. Dia mesti ada La ilaha illallah. Sebab itulah, bercerita rahmat Allah ni boleh menitiskan air mata. Allah sayang kita. Allah sangat kasih kepada hamba-Nya. Sebab itu para ulama membahagikan rahmat Allah ni pada dua. Satu rahmat umum, satu rahmat khusus. Rahmat umum ni apa? Rahmat yang juga Allah berikan kepada semua makhluknya, tak kira beriman ataupun tidak. Sayang belaka. Cuma hak tak beriman tu macam kita beri duit kerana hak degil. Itu saya beri-beri. Ke hati tu, ai dia ni. Contoh, kalau Allah bukan dengan rahmat dan kasih sayangnya, orang bukan Islam nak minum air secawan pun Allah tak izin. Rezeki itu dari dia. Tapi tak, Allah beri. Kalau bukan izin dia, orang bukan Islam takkan jadi orang kaya di Malaysia, tak jadi orang kaya di dunia. Tapi Allah Ta'ala beri belaka. Sebab Allah maha adil. Manjada wajada. Siapa usaha kuat, aku beri dia nikmat. Kalau orang masjid sekalipun malas kerja, duduk je di rumah, jadi golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja. Tapi nak kaya, tak ingin Allah Ta'ala beri duit. Tapi kalau engkau rajin kerja, pagi pergi kerja, buka kedai pagi-pagi, beri rezeki. Apa sebab diberi? Rahmat dia. Tapi ni kata ulama, rahmat umum. Semua orang dapat. Hak semayang dapat, hak tak semayang dapat, hak Islam dapat, hak bukan Islam dapat. Tapi ada satu lagi rahmat, namanya rahmat khusus. Apakah dia rahmat khusus? Rahmat khusus ni hidayat, pertolongan, bantuan, pemeliharaan, bimbingan, taufik, hidayah, syurga. Ini hanya khusus orang beriman saja. Untuk ahli kelab saja. Yang jadi member saja yang dapat. Yang tak jadi member, tak masuk kelab, tak dapat. Tapi tetap dapat rahmat yang lain. Baiklah, sekali lagi tuan-tuan puan-puan, kita sangat memerlukan rahmat Allah. Maka perintah bila, masa bila kita boleh dapat rahmat ini? Ramadan nanti ya. Ramadan ini rahmat Allah dibuka seluas-luasnya. Maka rugi kalau kita tak rebut. Rahmat ni mustahak. Ada disebutkan dalam satu hadis. Satu hari Nabi dengan sahabat, Nabi kata, lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Kita ni esok masuk surga bukan kerana kita banyak amal ibadat, kata Nabi. Sahabat pula heran. Lah pula dah. Kayaknya suruh kita ibadat, sembahyang malam, puasa Syaban, macam-macam. Tiba-tiba kata masuk surga bukan kerana amalan. Ada cerita. Apa cerita? Ada wala anta ya Rasul, adakah Tuhan juga nanti masuk surga bukan dengan amalan? Kata Nabi, wala ana, aku pun tak.
illa an yataghammadiyana Allah bi rahmatih. Aku esok masuk surga kerana belas ihsan Allah saja. Bukan kerana amalanku. Hadis Bukhari Muslim. Baik itu tuan-tuan, hadis ni mustahak. Ni bukan nak bagi lesen. Tak semayang dah lepas ni. Tak payah semayang lah ustaz khabar. Kalau tak semayang, Tuhan pun menyampah tengok muka kita. Tak sudi cecah dari Kelantan, Tuhan pun menyampah. Kita kena semayang, kita kena ibadah. Tetapi kita masuk bukan kerana pahala yang banyak itu, tapi belas ihsan Allah. Kalau masuk surga pakai amal ibadat, mu'allah tak layak masuk surga. Apa sebab? Amalan tak cukup lagi baru masuk Islam. Katakanlah satu orang masuk Islam malam ni, budak Tanah Manja ke masuk Islam malam ni, budak Vietnam ke mana ke masuk Islam. Mengucap dengan kawan dia, mengucap. Tiba melintas jalan nak pergi share seberang, langgar lori mati. Tuan-tuan agak masuk surga ke tak? Masuk sebab la ilaha illallah. Kalau nak ukur amalan dia berlepas mengucap, sunat tak lagi. Daftar haji tak lagi. Semayang jauh sekali. Dia baru mengucap. Tapi itu rahmat Allah. Ni ada satu cerita, saya kerap ada bawa cerita ni mana-mana musim-musim YouTube ni payahlah ulang jugalah. Yang tentu anggap macam dengar cerita Piramli sajalah. Ada satu kisah mu'alaf masuk Islam. Dia ni orang Sarawak. Yang menyampaikan cerita ni sanadnya saya ambil daripada sahabat-sahabat di Jabatan Agama Johor. Dia cerita ada satu budak Iban. Dia bukan Islam lah. Dia asal kerja Kuala Lumpur. Dekat Kuala Lumpur dia masuk Islam. Jadi bila kita masuk Islam kita ada kad, tapi kad dia tak sempat siap. Ada proses sikit lah, proses mahkamah, bukan mahkamah, perundangan. Dia tak boleh buat kad saja. Jadi dia betulan dapat transfer ke Johor Bahru. Dia kerja di Johor Bahru sekejap, IC dia apa semua masih nama bukan Islam. Tiba dia meninggal dunia. Bila dia meninggal tak dapat nak dihubungi waris, jadi pihak hospital serahkan pada gereja lah untuk menguruskan jenazah dia, mayat dia. Gereja pun uruskan. Nak jadi cerita, adalah satu orang kawan dia dari Sarawak juga. Cari dia di Kuala Lumpur, tak jumpa dengan cerita, pergi Johor cari. Sampai di Johor tanya, oh, dia dah mati. Mana kubur dia? Tunjuk jerat Kristian. Dia kata, saya tahu dia masuk Islam, tapi belum dapat nak official, belum lagi. Dah jadi satu cerita. Ngadu jabat agama minta Jabatan Mufti keluarkan satu hukum. Dapat perintah mahkamah, gali balik. Nak pindahkan ke kubur orang Islam. Masa tu jenazah dah dikebumikan, kurang sehari cukup sebulan. Dah hampir sebulan. Kurang sehari cukup sebulan. Dapat perintah mahkamah, polis datang apa, gali balik. Ini Tuhan nak tunjuk. Jenazah kalau sebulan tuan-tuan bau dah. Buruk dah. Tapi Allah tunjuk bila gali balik jenazah, kata sahabat saya ni, jenazah tak terjejah pun. Tak terjejah. Cuma kening dia sikit je, sengit sikit daripada biasa. Mungkin tersiku dia malaikat ke begitu, tak tahulah. Dia sempit agak. Tapi tak jejah. Masih lagi elok. Dan dia sebab dia bukan orang Islam yang uruskan, dia pakaian dia tak sama. Kita kain kapan je. Dia pakai kemeja lawa, pakai kemeja, pakai seluar selek warna hitam. Sebiji macam budak catering hak melayan gitu tu. Itulah pakaian. Tu kalau saya tengok budak catering gaya banyak apa. Ni marah budak catering ah. Seluar hitam dan tangan dia bukan serupa kita letak begini macam kiam. Dia tangan kiri kanan. Macam nyanyi Negaraku tu lah dulu. Betul kawan saya cerita dia dalam genggam tangan genggam. Genggam tangan kiri ke kanan saya tak ingat. Dalam tu ada duit RM10. Oh, ada duit sedekah RM10. Mungkinlah kepercayaan dia orang ke untuk belanja kepada masyarakat beli air. Kita tidaklah nak mengejek, tidak. Wallahualam. Apa hal ada RM10 pula? Ke bumi. Itu nak menunjukkan kita ni rahmat Allah. Hidup kita ni rahmat Allah. Maka dapat ke rahmat Allah ini, kasih sayang Allah ni. Tuan-tuan, Nabi pernah cerita ke sahabat macam mana sayangnya Allah pada kita. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, qadima ala Rasulillah bisabyin fa iza imra'atun minas sabyi tabtaghi. Kata Umar Al-Khattab, pernah dalam satu peristiwa lepas pada sebuah peperangan, Nabi didatangi
rombongan tawanan perang, prisoner of war. Mereka pun berarak depan Nabi. Nabi dan sahabat tengok sajalah, berarak, kena tangkap. Di tengah-tengah rombongan itu, kata Omar, ada satu orang perempuan. Dia kejap berlari ke depan, berlari ke belakang, keluar barisan, pergi kanan kiri. Apa sebab? Dia mencari anak dia. Dia terpisah dengan anak dia. Idza wajadat sabiyan fi sabi akhazathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Maka kata Omar, kami perhati je lah perempuan ni, berlari-lari. Dia macam kita lah hilang anak kat supermarket, susah hati tuan-tuan, puas mencari-cari apa semua. Tiba-tiba kata Omar, kami nampak dia jumpa anak dia. Jadi kami tengok bila dia jumpa anak dia tu, dia peluk anak dia, dia cium lah anak-anak pada tak berapa hari tak mandi, tak tahu. Muah, sayang sangat. Dia peluk, dia cium leher, cium pipi, sayang sangat. Lepas tu terus je selok baju, beri susu pula. Takut anak lapar. Ni hati seorang mak. Selok baju ni orang ada? Tak ada. Anak aku bagi makan dulu. Tiba-tiba dalam keadaan tu Nabi pun tanya pada kami hak menengok cerita tu, cerita pemandangan tu. Faqala lana Rasulullah. Nabi tanya, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Aku nak tanya ke awak semua. Awak tadi tengok perempuan tu kan, berlari cari anak, bila dapat cium sepuas-puas hati, beri susu pula, dia lapar tak apa, janji anak kenyang. Agak-agak awak semualah, mak ni sanggup tak campur anak dia dalam api? Tu aku nak tanya. Qulna la wallahi wahya taqdiru ala an la tarhahu. Kata sahabat, demi Allah ya Rasulullah, mana mungkin mak macam ni campur anak dalam api? Punya sayang ke anak dia? Mustahil ya Rasulullah, mustahil. Tak logik. Maka kata Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ketahuilah, Allah sayang kita ni lebih daripada mak tadi sayang ke anak dia. Hadis Bukhari Muslim. Sayang sangat pada kita, cuma kita jual mahal. Apa bukti Allah sayang pada kita? Allah dia boleh memaafkan, melupakan, menyayangi. Itu orang tak dapat cara begitu. Tuan-tuan, kita kalau orang buat salah dengan kita, ada orang tak nak maafkan. Tak nak maafkan. Katalah daripada 100 orang, saya ingat separuh ada orang dia tetap pegang prinsip, aku tak maafkan dia. Apa-apa hal biar dia merangkak cari aku pada mahsyar. Ada orang gitu, jenis tak boleh maafkan. Ada pula orang, dia boleh maafkan, tapi dia tak boleh melupakan. You can forgive but never forget. Ini contoh ni, bukan, ini contoh saja. Katalah kita isteri, suami kita buat perangai, ada girlfriend, kahwin, senyap-senyap. Kita lama-lama kita boleh maafkan dia, tapi nak lupakan penipuan dia tu payah. Kita akan simpan. Kita maafkan, tak ada masalah, buat berkhidmat lagi lah, masak untuk dia, tapi hati terluka. Kita can forgive but never forget. Ada Allah Ta'ala, dia bukan sekadar boleh memaafkan, dia boleh melupakan, dan dia boleh sayang pula ke kita. Tuan-tuan boleh buat begitu, korang buat salah dengan kita. Awak dah nipu aku, apa salah aku pada awak? Awak nikah sampai kesian, apa salah cakap je? Benda boleh runding, benda boleh bincang, walaupun tak luluh rundingan tu, tapi bincang, jangan nipu. Saya boleh sayang ke awak? Berdoa. Manusia dia boleh maaf, boleh lupa, belum tentu boleh sayang balik. Tapi Allah, dia boleh maafkan, dia boleh lupakan, boleh sayang pula. Macam dia ni tak ada dosa dah. Kita muda macam perangai kita ni, tapi pergi ke Mekah, doa, taubat, semayang, ke masjid, buat baik. Apa kira Allah pandang kita orang baru, tak nampak langsung kesalahan zaman muda, zaman tahun 60-an, 70-an tu habis. Lupa kira. Itulah taranya sayang Allah pada makhluk. Manusia tak dapat, tuan-tuan. Manusia kalau tengok orang buat salah pun, bukan nak maafkan, nak apa, kutuk lagi ada. Kutuk. Orang buat dosa, kita kutuk.
ada baru saya tengok dalam Facebook, ada keluar berita, ada satu kedai kopi yang orang tengah boykot sekarang ni lah. Orang boykot kedai kopi itu sebab katanya dia simpatisan kepada Israel. Allahuakbar. Betul lah kot, ada data-datanya. Jadi orang pun boykot, ringkas cerita boykot. Jadi antara kedai dia yang dah ditutup sekarang ni di Kota Shah. Di Kota Shah ditutup. Jadi kita pun tengoklah netizen ni. Tengok komen netizen. Kita rasa itulah beza manusia dengan Tuhan. Ada satu komen tu saya baca, padai muka dia tutup. Lepas ni hak kat Mega Mall pun sama, on the way nak bungkus belaka. Tinggal hak di Teluk Cempedak je aku tengok ramai lagi keparat-keparat tengah mengopi situ. Bayangkan. Tuan-tuan, orang hak minum tu bukan minum arak, minum kopi je. Bayangkan kita punya tahap hinanya orang dosa, kita boleh khabar keparat. Keparat tu apa tuan-tuan? Kafir. Kafarat. Kafir. Kita kafirkan orang hanya kerana dia minum kopi. Nabi, orang minum arak pun dia tak laknat. Ini nak kena didik netizen biar reti bahasa sikit. Tapi saya ingat kita didik selepas ni lah. Kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung ceramah kita pada malam ini berkenaan persiapan kita nak menempuh Ramadan. Marilah kita usaha kali ini untuk dapatkan rahmat Allah seluas-luasnya sepanjang Ramadan ini. Sebab Ramadan adalah sebulan rahmat dibuka. Jadi kita nak dapatkan rahmat itu. Tadi kita bercerita bagaimana bezanya kita manusia yang lemah ini dengan Nabi yang mengajar kita sifat rahmat. Allah Ta'ala tadi memang tertinggi sekali lah rahmatnya. Dia boleh memaafkan, boleh melupakan, boleh menyayangi. Walaupun hambanya itu melakukan dosa yang besar sekalipun. Banding dengan kita, ada orang bukannya dia minum arak, dia minum kopi tu je. Tapi kita keparatkan dia. Atau dia beli burger. Yang mana burger tu bukanlah daging oing-oing, dah. Tapi kita Yahudikan dan macam-macam lagi. Tuan-tuan sekalian, ingin kita perbaiki sedikit masyarakat kita ini. Buat baik bagus, merasa baik itu yang salah. Kalau kita dah datang masjid, alhamdulillah. Jangan bila kita keluar masjid tengok orang tak pergi ke masjid, kita kafirkan semua orang. Oh ni semua neraka belaka ni. Tengok aku balik masjid. Tak boleh gitu. Awak baik, bagus. Awak tak makan, bagus. Awak tak minum, bagus. Jangan kafir orang. Jangan laknat orang. Jangan maki orang. Tak boleh. Ingat, ketika syaitan tak berjaya menjadikan kita buat maksiat, dia akan jadikan kebaikan kita sebagai satu yang mentakjubkan kita. Dia nak kempen kita minum arak. Tak. Kita ni kuat tak minum arak. Tapi dia bisikkan sombong ketika kita beribadah. Ingat tuan-tuan, orang buat maksiat tak boleh cela. Bukan kerja awak. Itu kerja mahkamah je. Tak boleh hina. Itu hamba Allah. Tadi saya cerita Nabi pernah dalam satu riwayat Al-Bazzar, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu cerita, ada satu orang di zaman Nabi namanya An-Nu'aiman ibnu Amir. Dia ni tuan-tuan kuat minum, mabuk sombong. Tapi dia jenis rajin jumpa Nabi, pergi ke masjid. Cuma minum payah berhenti. Dia ketagih. Macam kalau suasana kita sekarang budak ngisak lah. Mana lepas pada dia keluar pusat senti ke apa ke, okey lah sikit. Tapi ada sekali-sekala, occasionally dia panggil. Ngisak dia kena jugalah selapur dua. Dia kena juga. Tapi masih lagi datang masjid. Berhenti terus tak. Memang orang kalau ngisak ni tuan-tuan, dia tak ada istilah berhenti seumur hidup, tak ada. Ada sekali-sekala selapur juga kena.
Payah nak berhenti betul sebab benda tu dia punya lambaian dia kuat. Mari kuat lambaian dia. Kuat. Nak pula dia baru nak insaf, pergi ke masjid, orang masjid pandang dia atas bawah. Esok terus tukar mangga tabur. Dia pun kecil hati juga. Asyik aku datang tukar kunci lain. Malas dah aku pergi. Lalu dia berkawan balik dengan geng-geng dia kat lorong kunyit tu, dia pun malas lah. Jadi yang nama An-Nu'aiman Ibnu Amir mabuk sama. Wa kana Nabi qad jaladahu fi syara. Kata Umar, Nabi nak membetulkan dia ni sampai Nabi rotan dia. Rotan. Awak ni bila nak berhenti mabuk? Payah ya Rasul, nak berhenti saya pada kecil minum ya Rasul. Rotan lagi. Puas Nabi nak mendidik dia. Lepas rotan baik sekejap. Lepas tu kan lama dia hilang, minum balik, mabuk balik. Nabi rotan lagi, kata Umar. Nabi memang didik dia betul. Faqala rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada dia kalangan sahabat bila tengok An-Nu'aiman ni asyik kena rotan minum, rotan mabuk. Ada di kalangan mereka angkat tangan, Allahumma al'anhu ma aksara ma yu'tabi. Ya Allah, laknatlah mamat ni. Tak kerti bahasa. Mabuk sokmo. Nabi rotan pun minum lagi. Laknat saja ya Allah orang macam ini. Apa respon Nabi? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Jangan laknat sesama orang Islam. Sebab walaupun dia buat kesalahan, dalam hatinya tetap ada Allah dan Rasul. Cuma dia payah nak berhenti kerana itu adalah ketagihan. Tuan-tuan, jangan kan mabuk arak, berhenti rokok pun payah. Tuan-tuan cocok lah. Ini ada kata berhenti. Berdoa semok mana isa'an. Takut bini marah. Payah. Kecuali dah kena penyakit 3 tersumbat, cuma berhenti lah. Kalau saja-saja dah, dia panggil istilah occasionally. Ataupun dia pada suasana tertentu ada nak. Mungkin dia tak isap rokok lepas makan, tapi isap rokok masa kenduri gitu. Sebab suasana tu sedap. Kumpul main daun teruk main 400, dia nak cancang rokok tu. Dia nak feeling itu. Bila dia tak isap rokok dah, tu panggil occasionally. Sebab itu ingat, kita aliran ahli sunnah wal jemaah, kalau saudara mara kita orang Islam, selagi ada kalimat la ilaha illallah, kalau dia buat dosa besar, kita tak berhak mengkafirkan dia. Walaupun dia buat dosa besar. Dosa besar ni tak banyak 70, tuan-tuan. Kalau dia buat pun kita tak boleh kafir. Apatah lagi dosa kecil. Dosa besar. Kecuali mungkin tuan-tuan selalu tengok YouTube ke ceramah, waduh ustaz awak pakai bengkeng awak kebun ni pasal kafir belaka ni. Pasal bengong kafir belaka. Itu Khawarij dengan Mu'tazilah. Aliran Khawarij dan Mu'tazilah, mereka menganggap orang Islam yang buat dosa besar adalah kafir, kekal dalam neraka dan takkan keluar selama-lamanya. Itu ajaran Khawarij dengan Mu'tazilah. Kita dipaham ahli sunnah wal jemaah, kita berpegang bahawa orang Islam tetap dapat syafaat daripada Nabi SAW. Berdasarkan satu hadis kata Jabir daripada Anas, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan diberikan pada umatku termasuk yang buat dosa besar. Hadis ini bukan seorang riwayatkan. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Hakim, Abu Daud At-Tayalisi, Ibnu Hibban dan ramai lagi. Sebab itu kalau ada saudara mara kita buat dosa besar, jangan dikeparatkan dia. Kena jaga adab. Jangan. Payah. Kita memang tak ada lah sifat rahmat tu, tak ada. Orang buat dosa lagi kita hina berjemaah beramai-ramai lagi, kutuk lagi ada. Nabi tak ajar begitu. Dan apatah lagi Allah tak ada. Dia maha pengampun, maha pemaaf. Orang tu minta maaf, dia lupakan pula. Itulah rahmatnya Allah. Soalnya malam ni, bagaimanakah Ramadan nanti kita nak meraih rahmat dia ni? Dalam satu ayat Quran, kata para ulama, ayat ini memberi petunjuk kepada kita
bahawa kalau kita nak dapatkan rahmat daripada Ramadan nanti, kena buat beberapa amalan. Dalilnya surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Apa petunjuknya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mendapat rahmat dan keampunan daripada aku, dan mendapat balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang aku sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nombor 1, kata ulama, Allah Ta'ala sebut, aku turunkan rahmat kasih sayang aku pada hamba-Ku yang paling bertakwa sekali. Sebab itu Ramadan, objektif utamanya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi takwa. Apa makna takwa? Takwa ini ada banyaklah huraiannya. Kalau kata Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah, takwa ni dia 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Ta tu tawaddu', qaf qana'ah, waw wara', ya yakin. Jadi Ramadan nanti ada dah 4 sifat ni pada kita. Kalau ada, dapat rahmat. Nombor 1, tawaddu'. Adakah Ramadan nanti menjadikan kita orang tawaddu'? Ataupun kita bila Ramadan kau perenguh lagi, makin panas baran lagi, makin marah-marah lagi. Kalau jadi kau marah, itu belum tawaddu'. Tawaddu' ni dia sabar, tidak, yalah, tak ada nak marah-marah, sabar saja. Yang kedua, qanaah. Qanaah ni maknanya merasa cukup apa yang ada, bersyukur. Baiklah tuan-tuan, bulan puasa nanti, osahlah kelabu mata dengan hidangan berbuka puasa. Syukur ialah benda ada. La ilaha illallah. Kita ni dah tua, takkan suruh budak buka puasa. Tengok Facebook, iklan air, kopi, shake mula. Oh, order. Sungguh suruh grab hantar ke rumah. Ngalah ke budak-budak. Benda ada sudah. Sebab itu puasa orang khusus, kata ulama', dia akan puasa 3 tingkat. Yang paling bawah puasa awam, ni puasa budak-budak. Puasa orang peringkat tinggi sekali, berbuka ni tak jadi agenda hidangan apa. Benda ada. Oh, itu kalau tuan-tuan dah tahap begitu, tinggi tu, makam tinggi. Macam kita kan zaman budak-budak, baru lepas sahur pukul 8 pagi berangan dah nak buka apa. Oh, hari ni aku nak makan kat McNatte sekali. Aku nak makan lamb shank. Berangan dah baru pukul 9 pagi. Ini puasa budak-budak. Jadi kalau tuan-tuan nanti Ramadan 10 hari puasa sampai peringkat tak ada cita-cita makan apa, makam tinggi tu, tahniah diucapkan, payah dapat level itu. Tapi siang korang rumah kita lah, dia pula pening nak masak apa. Bang, awak nak buka apa petang ni? Tak tahulah, aku dah jadi zuhud sebenarnya ni. Sudah. Kita pergi masjid je lah makan kurma 3 biji. Tapi payah nak dapat tahap tu. Dia panggil makam qanaah. Merasa cukup apa ada. Mana dia nak bukakan isteri dia buatlah benda boleh makan je. Tak ada nak order-order, tak ada. Pergi ke masjid buka misalnya. Masjid sedia mihun ke, nak sedekah dia orang je lah. Dia makan je benda ada. Oh, itu makam qanaah. Antara ciri-ciri orang dapat rahmat pada Allah. Tapi kalau masih dalam kepala masih lagi, ni aku petang nak cari kuih pena, badok kubang, kuih mabuk, taik minyak, dodo kukuh. Letih. Susun menu dah. Hari pertama nasi kerabu, esok nasi dagang, lusa nasi belau. Tulat nak cari gulai sarung, ikan kenerak, gulai lemak, kulat sisir, gulai keladi, kemahal, sampai poyok, jerin semai. Dia dah atur dah sampai 30 Ramadan. Letih. Dia dah berangan lah. Bukan kata salah, tidak. Kita dah berumur ni, bola, itu budak-budak je. Masalah anak-anak kita dia beli, itu lantak kita numpang je lah rezeki. Anak ramai, hok ni pergi bazar beli ni, hok ni beli. Kita mendada je lah, cubik lah sikit-sikit. Diri sendiri dah. Anda ada je. Kadang buka dapat nasi, dapat bubur ke benda ke, makan je. Boleh belaka.
Itu tahap makam qanaah dia panggil. Kemudian yang ketiga kata Imam Qusyari, warak. Warak ni maknanya dia berhati-hati. Sepanjang Ramadan esok kita cek diri kita. Kita ni berambil, berhati-hati ataupun tidak. Terutama bukan puasa tekak dengan perut. Tekak dengan perut boleh jaga. Yang paling risau ni mata, mulut, telinga. Sebab mata kita terbuka. Pergi ke bandar kita bekerja, kita berniaga, bukan nampak orang. Orang pula macam-macam pesen. Dan kita pula negeri bukannya semua Islam. Jadi orang-orang lain tu kan, orang bukan Islam, dia pakaiannya masih gitu je lah. Amoy lalu pakai skirt. Kita puasa. Jadi kadang bila ternampak, macam mana reaksi kita? Adakah bila nampak, astaghfirullahalazim, ya Allah aku puasa ya Allah. Ini bagus. Dia panggil warak. Kalau orang tak warak, wow. Wow. Dia rock tak ada, wow. Ya ada, wow. Wow. Kalau dia tengok, astaghfirullahalazim, dia panggil warak. Kalau tengok tak rasa apa-apa, itu dok rock cetong sekarang barang. Dia panggil rock juga, rock cetong sekarang barang. Kena warak lah sikit. Tengok TV misalnya Netflix. Hari Minggu cuti kan. Sajalah buka Netflix. Tiba keluar cerita. Cium banyak sangat. Kita kena warak. Astaghfirullahalazim. Alihlah cerita lain. Tengok ngaji sudah. Itu ciri-ciri orang warak. Orang warak dapat rahmat Allah. Tapi susah lah. Mulut dengan tekak dengan perut sebenarnya boleh jaga dari segi makan. Kita tak usik. Tapi mata... cakap doa, ngata korang membawang, itu payah kecuali orang yang warak saja. Itu sifat orang takwa. Ia pula kata Imam Qusyari adalah yakin. Yakin dengan bantuan Allah. Ada orang dia puasa, dia tak yakin dia boleh habiskan puasa. Sebab mungkin dia ada penyakit. Ada orang dia gastrik, dia memang tak boleh puasa. Dia kata, kawan kalau puasa ustaz pukul 11, pukul 12, kau pusing mata lah. Kau kena makan, kau tak boleh tak puasa. Kau tak boleh puasa ustaz. Kau kena makan, kau angin perut. Memang kau sejak dah tua ni kena gek, ada gek. Ada angin bawah dada. Memang dia apa nak makan, tak boleh. Kau memang tak mahal ustaz, kau memang tak puasa. Tak boleh lah, gitu bang kena jumpa doktor. Sebab pengesahan sakit bukan nyawa. Pengesahan sakit ni kena pakar. Pakar mengesahkan, disahkan bahawa dia kalau tak makan boleh mudarat. Barulah tak puasa. Jangan awak buat patwa sendiri. Gemuk lah. Tak boleh. Dia kena pengesahan. Sebab kadang gastrik tu ada. Tapi gas tu sikit je. Terik tu yang banyak. Jadi dia kena pengesahan doktor. Doktor kata dah awak ni saja ni. Kalau dah cek darah. Awak boleh puasa. Bolehlah puasa. Disahkan. Itu dia tak yakin dengan Allah. Ada orang tak puasa. Apa pula saya kuat isap okok ustaz. Kalau saya tak isap okok tak boleh bawa kereta, saya driver. Alah yakinlah sikit bantuan Allah. Ini sifat orang takwa. Yakin bantuan Allah. Ramai je orang isap okok elok puasa 13-14 jam. Artinya yakin pada Allah. Sebab itu yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut. Nombor satu, mu mesti takwa. Dan antara tanda orang takwa ni dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sebut orang ahli neraka nanti kata Nabi sifat dia utul, jawaz, mustakbir. Maka orang takwa tak boleh ada sifat utul, jawaz, mustakbir. Apa makna utul? Suka kelahi. Favorite dia. Kalau dia tak kelahi dengan orang sehari demam. Dia tak boleh. Dia nak juga bercakap dengan orang. Dia tak boleh tenang is good. Tak ada. Dia nak je. Dia tak kelahi dengan orang. Dia kelahi dalam Facebook. Dia memang favorite dia. Dia bakar line sana. Dia bakar line sini. Itu sifat ahli neraka. Sifat ahli neraka dia gemar kelahi. Sifat orang takwa dak. Dia tak gemar kelahi. Dia hamul. Tak tegur dengan orang jadi tak sedap. Kita jaga silaturahim. Yang kedua jawaz. Jawaz ni belagak. Sifat ahli neraka kata Nabi. Kalau bercakap tak pernah mengenal diri. Belagak sama. Tak ada benda dia tak ada. Semua ada belaka. Pada pedaah dia cakap besar. Projek juta-juta lah. Itu baik dengan tuanku lah. Pedaah. Cakap tak pernah menurun. Kalau bercakap jenis pokok boleh tumbang. Lembu boleh terbang macam ni. Pedaah banyak. Nak belagak je kerja. Kena MB lah. Kena itu. Pedaah. Cakap je besar.
Jangan, itu sifat ahli neraka. Jawas Nabi sebut. Orang takwa tak ada sifat itu. Yang ketiga mustakbir, sombong. Orang takwa dia tak boleh sombong, dia mesti tawaduk. Kemudian Allah menyambung lagi. Orang yang aku berikan rahmat ini juga, kata Allah Ta'ala, adalah mereka-mereka yang disebutkan pertama lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, bulan Ramadan nanti dia mesti yunfiquna fis sarra' wad dharra. Dia mesti infak, sedekah, tolong orang. Sarra' wad dharra. Dia menolong orang tu pula dalam keadaan sama ada dia sendiri susah, apatah lagi masa dia senang. Jadi kita bulan Ramadan nanti berusahalah untuk saling bantu-membantu. Kita tidaklah kaya tuan-tuan, tapi bandingan Nabi, Nabi lebih susah daripada kita. Walaupun Nabi lebih susah daripada kita, kata para sahabat, kana Nabi ajwadun nas bil khair. Nabi ni, kata Ibnu Abbas, seorang yang suka bersedekah. Tetapi kanal ajwad ma yakunu fi Ramadan. Tapi bila puasa Ramadan, dia punya sedekah lebih ganas lagi. Padahal Nabi bukan orang senang, tapi dia tetap nak menolong orang yang memerlukan. Apa sebab? Kerana bulan puasa pahala berganda-ganda. Hari biasa kita sedekah 10 kali ganda dibalas. Bulan Rejab sedekah dibalas 70 kali ganda. Bulan Syaban kita sedekah dibalas 700 kali ganda. Bulan Ramadan kita sedekah dibalas 1000 kali ganda. Jadi bulan puasa nanti ikhtiarlah sedekah walaupun sedikit. Sebab Allah Ta'ala sebut sarra' wad dharra. Menolong orang tak kira masa engkau senang atau masa engkau susah. Macam ni penjawat-penjawat awam, kerajaan negeri faham. Wah, tak mudah lah ya. Hari ni dapat bonus, esok dapat gaji, ngepok jalan. Sedekah sikit. Syukur nikmat. Kita sedekah ni bukan Tuhan paksa. Tuhan nak awak syukur nikmat. Allah bagi awak bonus bulan setengah. Duit terpijak. Awak pergi kerja, bedok tidur bawah meja semua. Malas, monteng. Orang kerja lain lebih teruk daripada kita. Tapi sama geli dapat bonus dengan orang. Jadi zakatkanlah sikit. Bukan zakat, kita sedekah. Ni Ramadan ni, mana masjid surau dia ada nak buat senarai sumbangan. Kalau ada kekosongan, kita bantulah. Bantukan. Kalau masjid dah penuh dah jadualnya, banyak lagi orang memerlukan. Kami dulu masjid negeri, alhamdulillah sedia makan hari-hari. Moreh ada, sahur ada, buka ada. Orang bagi sumbangan semua. Jadi kita mikir macam mana kita buat orang masjid negeri ni. Dia bukan nak datang makan sangat, dia nak buka tengah padang tu je, menerak ramai-ramai. Jadinya kita sedia makan bukannya laku pun. Dia nak kelah depan tu. Macam mana kita nak buat? Jadi rupanya kita di Kuantan ni ramai saudara-saudara se-Islam kita yang bukan warga negara Malaysia. Ada Bangladesh, Nepal, Pakistan. Kadang duduk setinggan tepi-tepi yang tengah mana hutan dalam kebun mana duduk. Dia orang ni takut ke kita kadang-kadang sebab orang Malaysia dia kan bengkel-bengkel. Jadi dia tak berani nak datang masjid surau. Orang kita tengok dia ambil pisang kena jerkah, takut. Jadi bila kita datang buat makan, hantarkan pula ke tapak site yang tempat buat projek tu, ada rumah-rumah pekerja, hantarkan. Oh, suka tak tuan-tuan? Kata ini bukan duit masjid, ni orang kampung bagi. Kami tolong hantar saja. Jadi meriahlah Ramadan ni dengan sifat tolong-menolong sama kita. Ramadan. Ramai saudara-saudara kita se-Islam yang bukan orang Malaysia, tapi ialah aduh, malas aku bagi ustaz, esok dia ramai-ramai lagi duduk sini buat nyusah. Dia payahlah jenis budaya begitu, payahlah sikit. Kemudian apa lagi? Allah Ta'ala menyebut orang yang dapat rahmat aku wal kaziminal ghaiza. Oh, ini penting. Bulan puasa ni kaziminal ghaiza, menahan marah. Cuba bulan Ramadan tahun ni kita azamkan dalam diri tak nak marah-marah dah. Try bulan puasa je. Raya esok marah lah semula, tak ada masalah. Untuk bulan puasa ni je marah. Sebab apa kena sabar sikit? Sebab Allah janji beri rahmat. Awak tolonglah jangan marah-marah.
Macam tuan-tuan duduk di sini, kita pun maklum lah. Jalan sini kan jam parah. Saya ngeri kalau jalan sini tuan-tuan. Daripada rumah di Tok Sira, kalau nak pergi Kuala Lumpur, tak lalu dah jalan ni. Saya sanggup kona Kota Sah, tak apa. Keluar highway Bukit Go, tak apa. Kona jauh sikit, tak apa. Nak menempuh sini, mana sanggup. Sungai Isak sangkut, depan Masjid Hidayah sangkut, Taman Tah sangkut. Taman Tah tu daripada futsal sangkut. Lepas tu kalau kita ngala ke bandar, depan sekolah Simpang Kem Batu 10. Panjang sampai DIY saya tengok. Allah nyanyilah orang sini. Macam mana nak keluar ke bandar? Ada hari kita nak cepat marah kita. Habis sekandar menatang keluar pada mulut. Untuk Ramadan ni, zip mulut. Hup, gitu. Baru nak maki. Allah, aku nak jadi orang takwa. Hup, tutup sekejap. Dalam hati kita dah lapar. Sakit hati lagi. Habis dia marah ke Bangla, Nepal. Habis semua dia maki. Sabar bang, sabar. Bulan Ramadan ni, sabar sekejap. Awak marah, lepas buka kan marah. Jangan marah. Bukanlah makna sepanjang Ramadan ni tak boleh marah. Mak boleh. Kau Israel mengerjakan Palestin. Marah, kena marah. Marah, boleh marah. Betul orang tu aja. Marah biar bertempat. Boleh marah, tapi biar ada tempat dia. Marah biar bertempat. Jangan marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Itu je. Awak nak marah ke nyamuk, tapi awak bakar kelambu, buat apa? Baik itu Nabi pun ajar, laisa syadid bisur'ah, innamas syadid allazi yumliku nafsahu anil ghadabi. Orang gagah ni bukan orang hak kuat muka orang, tapi yang gagah ni dia boleh kawal diri dia masa dia marah. Qazimin al-ghaiza. Jadi kita bulan puasa nanti cuba-cubalah kawal sedikit kemarahan. Apatah lagi kemarahan ini merugikan. Marah merugikan, senyum menguntungkan. Ketika marah orang menjauh, ketika senyum orang mendekat. Ketika marah orang menjadi tegang, kalau ketika senyum orang menjadi tenang. Ingat, bangsa kita bangsa peramah, bukan bangsa pemarah. Jadi bulan Ramadan, sabar. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jangan sabar banyak-banyak. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan nak cerita tentang takwa ataupun cara nak mendapat rahmat ini. Tapi saya kira cukup sekadar itu dululah. Saya cari tuan-tuan puan ada yang dah lapar sekarang ni mendengar ceramah lama sangat. Dan ada yang tak tahan duduk bersila. Saya tengok kali tukar kepala lutut dah, kiri kanan kiri. Saya kira sekadar itu yang dulu ceramah malam ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga program kita ni diberkati oleh Ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami ke bulan Ramadan dengan selamat. Hantarkanlah bulan Ramadan dengan selamat kepada kami dan terimalah segala amal-amal kami di bulan Ramadan nanti. Allahumma qad azallana syahru Ramadan wa hadara fasalhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jiddi wal ijtihad wan nashat wa'izna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir. Sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Kurniakanlah kami rezeki dapat melaksanakan puasa dan sembahyang malam sepanjang Ramadan. Anugerahkanlah pada kami ketekunan, kesungguhan dan semangat. Dan lindungi kami daripada fitnah dan kemalasan dalam bulan Ramadan. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri, dengan rahmat-Mu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Baikilah urusan kehidupan kami. Jangan tinggalkan kami walau sekelip mata. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan. Sihatkanlah tubuh badan kami. Terangkanlah hati kami. Tetapkanlah iman kami. Molekkanlah amalan kami. Murahkan rezeki kami. Dekatkan kami dengan kebaikan. Jauhkan dari kejahatan.
Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu sembang-sembang malam ini, sebagai yang perakhirannya, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua tuan-tuan sekalian. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Dan kalau tak berjumpa lepas ni, saya tu ambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya juga lah. Teki terus rangkum teruslah ucapan tu ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, berhati-hati mandu di jalan raya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.